Okey lah. Kita akan cuba memula sekarang. Okey, jadi cikgu percaya bahawa semua kamu sudah dapat helaian yang cikgu telah bagi pada Jumaat yang lepas. Okey, jadi dalam sana itu adalah semua soalan yang cikgu akan bincang untuk 2 sesi untuk hari ini. Okey, jadi untuk sesi pertama cikgu akan bincangkan separuh dahulu. Dan sesi kedua cikgu akan sambung lagi yang sesi yang kedua. Okey, jadi cikgu harap daripada perbincangan untuk 2 sesi ini, kalau untuk sesiapa yang dapat ikut dua-dua sesi, kalau yang tak sempat boleh ikut dalam YouTube. Okey, jadi dalam 2 sesi ini cikgu just harap saja kamu boleh ingat kembali apa yang kamu telah belajar pada tahun lepas, terutama yang tingkatan 1. Okay, untuk sesi kedua, kita ada sikit soalan untuk tingkatan 2. Okay, kalau masa mengizinkan, mungkin esok malam cikgu akan buat satu lagi sesi untuk lebih free punyalah perbincangan apa-apa soalan yang mungkin yang ada. Cikgu akan sediakan soalan untuk esok punyalah kalau cikgu sempat lah. Okay, jadi walaupun cikgu setkan masa pembelajaran sesi pertama dengan sesi kedua adalah 1 jam setengah, tapi kalau nanti kita habis lebih awal dan kamu orang tidak ada soalan tanya, cikgu akan habiskan dia lebih awal lah. Dan bajet cikgu untuk setiap sesi, untuk sesi yang pertama ini adalah 1 jam lebih sikit macam tu. Okay? Jadi untuk tidak membazirkan masa, kita terus lihat kepada soalan yang cikgu tertera pada skrin. Kamu boleh lihat dekat skrin. Dan soalan ini juga ada pada helaian yang cikgu telah bagi kepada kamu semua. Okay, yang soalan yang pertama, tuliskan operasi tambah atau tolak dalam petak di bawah supaya dapat menghasilkan satu ungkapan yang mempunyai nilai terbesar yang mungkin. Hitungkan nilai yang anda peroleh. Jadi bermaksudnya dekat sini, dekat dua-dua ini, kita kena tulis sama ada dia adalah tambah ke ataupun dia adalah tolak. Supaya hasil seluruh ini adalah paling besar. Adalah paling besar. Okay. Jadi, untuk yang ini, kalau anda tidak dapat confident, cara yang paling senangnya adalah kita cuba. Nah, kita cuba. Okay. Macam mana cara yang kita boleh cuba? Okay. Mungkin daripada sini kamu boleh keluarkan satu kalkulator. Okay. Mungkin katakan satu kalkulator yang biasa macam ni. Okay. Kita boleh buat negatif 4. Okay. Okay. Kalau dia adalah tambah. Kita di sini kita buat andaian lah. Okay. Tambah, tolak, tambah. Okay. Tolak. Okay, kalau ini tambah negatif, tolak juga kan? Jadi tolaklah. Tolak 7. Lepas tu tambah 5. Lepas tu tambah 8. Okay, jawapannya adalah 2. Okay, jadi saya tahu yang ini adalah 2 jawapannya. Okay, lepas tu untuk soalan yang kedua. Okay, negatif 4. Okay, tambah negatif juga adalah tolak 7. Lepas tu tolak 5 tambah 8. Okay, jawapannya adalah negatif 8. Okay, lepas tu negatif 4. Tolak negatif adalah tambah 7. Okay, lepas tu tambah 5. Lepas tu tambah 8. Okay, kita boleh nampak dia adalah 16. Okay, lepas tu yang ketiga,
keempat, negatif 4. Negatif 4. Lepas tu, tolak negatif adalah tambah. Tambah 7. Lepas tu, tolak 5. Tambah 8. Ini adalah 6. Okay. Jadi untuk yang ini, kita boleh nampak ini adalah kombinasi yang paling besar. Ini adalah merupakan kombinasi yang paling besar. Okay, jadi inilah yang kita akan masukkan dia ke dalam, iaitu tolak tambah. Okay. Jadi kita cuba selesaikan dia. Negatif 4 tolak negatif 7 tambah 5 tambah 8. Okey. Jadi negatif 4 tambah 7 tambah 5 tambah 8. Okey, jadi jawapannya adalah 16. Okey. Boleh? Ada mana bahagian yang tak jelas? Yang kamu rasanya mana tempat yang cikgu jelaskan itu adalah kamu tidak faham? Adakah? Kalau ada, kamu boleh buka mic untuk tanya terus ataupun kamu boleh typing. Ada? Ada masalah? Boleh buka mic bagi respon? Dia ada masalah? Okey. Okay. Jadi cikgu harap sesi kita ini jangan terlalu serius lah. Kamu boleh just buka mic, beritahu cikgu apa masalah kalau kamu ada lah kau. Okay. Terima kasih atas respon. Cikgu harap kamu boleh respon lagi aktif dengan cikgu. Jangan risau. Ini hanya just macam satu tutorial, macam satu tuitions. Okay. Jadi kalau tidak masalah, cikgu akan sambung lagi kepada soalan yang kedua. Okey. Di sini. Kimi ada 70 buah buku. Dia ingin menyusun buku-buku itu ke dalam beberapa buah kotak. Setiap kotak boleh diisi dengan 8 buah buku. Berapakah nilai minimum, bilangan minimum kotak yang diperlukan untuk menyusun ke semua buku itu? Jadi ini macam mana? Jadi dekat sini, kita ada maklumat yang penting. Maklumat mana? Okey, 70 buah buku. Dia ada 70 buah buku. Dan dia ingin susunkan dia ke dalam beberapa buah kotak. Okey, setiap kotak boleh diisi dengan 8 buah buku. Okay. Kamu ada nampak cikgu gariskan. Kenapa cikgu nak gariskan soalan ni? Kerana cikgu nak tahu, maklumat mana yang penting. Okay. Jadi cikgu juga galakkan kamu boleh cuba buat macam ni. Okay. Cikgu faham mungkin mula-mula anda buat macam ni, kamu tidak jelas macam mana garis mana. Tak apa, belajar. Okay. Macam bila cikgu mengajar dalam kelas, kamu boleh cuba kamu tengok macam mana cikgu buat. Okay, lepas tu dia kata berapakah bilangan minimum kotak yang diperlukan untuk menyusun ke semua buku itu. Bermaksudnya katakan satu kotak ini dalamnya minimum 8 buah buku. Dia boleh 1 buah, dia boleh 2 buah, dia boleh 3 buah, boleh 4, 5, 6, 7, 8. Dia tak boleh lebih dari 8. Okay, jadi dekat sini, kalau kita lihat, bermaksudnya kalau saya nak satu kotak satu buku pun boleh. Kalau satu kotak satu buku, 70 kotak. Tapi soalan ini dia telah ada setkan satu syarat. Apa syarat dia? Dekat sini. Minimum. Minimum adalah syarat dalam sini. Bermaksudnya dia nak kotak yang paling kurang adalah berapa kotak. Jadi cara yang kita boleh gunakan sekarang ini adalah macam mana? Okay. Kita boleh gunakan 7. Okay. Bilangan kotak adalah
70 bahagi dengan 8. Kenapa satu kotak maksimum boleh 8 buah buku? Jadi saya kena bahagilah. Okey, 70 8 perpuluhan berapa? Kalau kamu tidak dapat kira macam ni, kita guna kalkulator lah. Okey, 70 bahagi 8 sama dengan 8.75. Okey, 8.75. Jadi 8.75 ini bermaksudnya ada 8 kotak, dia adalah penuh dengan 8 buah buku. Lepas tu ada satu kotak tidak penuh. Ada satu kotak tidak penuh. Jadi dia, kamu nampak 0.75, 0.75 dekat sini. So, jadi di sini, okay, bilangan minimum kotak yang diperlukan, okay, minimum kotak adalah 9. Okay, bilangan minimum kotak adalah 9. Kerana kotak yang ke-9 itu tinggal 6 buah buku. Jadi ini adalah kotak yang paling minimum. Jadi kerana soalan ini ada syarat. Syaratnya adalah minimum. Okay, jadi kelas di sini adalah kita kena dapat baca soalan. Lepas tu kita dapat memahami apa soalan minta. Lepas tu daripada soalan itu macam mana kita selesai. Okay, jadi sampai sini, ada mana bahagian yang anda tidak faham? Boleh kamu tanya? Ya, ada? Ada mana bahagian yang tidak faham? Ya, ada? Okay. Thank you respon. Okay. Kalau ada, kamu just terus tanya dengan cikgu. Tak payah malu-malu dekat sini. Okay. Kenapa? Kerana kamu nak skor dalam matematik. Tak perlu malu. Okay. Jadi terima kasih ya. Okay, kalau tidak ada masalah, cikgu akan teruskan. Okay, kerana semua soalan ini adalah bab 1 tingkatan 1 tahun yang lalu. Okay, dalam sini hanya tentang operasi sahaja. Okay, lepas tu kita lihat. Ini juga kira soalan bab 1 lah. Okay. Okay. Raja 1.2. Raja ini menunjukkan 3 nombor. Okay. Berdasarkan raja 1.2, pilih dan tulis nombor yang betul bagi setiap pernyataan berikut pada ruang jawapan. Okay. Pada ruang jawapan. Okay. Suatu nombor apabila ditambah kepada 20 akan membentuk nombor perdana. Okay, apa nombor itu ditambah kepada 20, dia akan jadi nombor perdana. Okay. Okay. Kalau katakan 2 tambah dengan 20 adalah 22. Adakah 22 adalah nombor perdana? Bukan. Kenapa? Kerana nombor 2 selain daripada dia boleh dibahagi dengan 1 dengan 22, dia juga boleh dibahagi dengan 2. Jadi dia tak boleh. Lepas tu, 15 tambah dengan 20 adalah 35. 35 juga bukan nombor perdana. Bukan nombor perdana. Okay, kenapa? Okay, kerana 35 boleh dibahagi dengan 5. Macam mana dengan 17? Macam mana dengan 17 tambah dengan 20? Sama dengan 37. Adakah 37 adalah nombor perdana? Ya. Okay. Kenapa? Kerana 37 hanya dapat dibahagi dengan 1 dengan 37 saja. So that's why tekan sini adalah 17. Adalah 17. Okay. Okay. Lepas tu dia tanya lagi, yang mana dekat 3 nombor ini bukan nombor perdana? 15. Kenapa? Kerana 15 dapat dibahagi dengan 1, dapat dibahagi dengan 3, dapat dibahagi dengan 5, dapat dibahagi dengan 15. 2 dengan 17 ni dia memang adalah
nombor perdana. Okay. Jadi untuk bahagian ini, kamu mesti jelas dengan apa? Apa itu adalah nombor perdana. Dan cikgu pernah dalam tahun ini bila mengajar, cikgu telah pernah beberapa kali memberitahu semua anda tentang apa tentang nombor perdana ini. Okay? Jadi cikgu rasanya dekat bahagian ini tak banyak penjelasan. Yang pentingnya adalah kamu kena tahu tentang nombor perdana. Okay? Jadi perkara yang sama cikgu masih akan beritahu lagi. Okay? Apa benda yang cikgu nak beritahu? Okay? Sila ingat dan hafalkan nombor perdana. Jadi nombor perdana cikgu tulis dekat sini ya. Okay? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. Okay, jadi 8 nombor ini kamu mesti hafal lah. Okay, sekurang-kurangnya 8 nombor ini kamu mesti hafal. Ini adalah nombor perdana. Okay, ini adalah nombor perdana. Okay, 8 ni sekurang-kurangnya lah. Okay. Okay. Jadi cikgu akan sambung teruskan soalan yang seterusnya. Kalau ada masalah kamu terus saja beri respon dengan cikgu. Okay. Kita lihat soalan ini. Dalam satu cabutan berdua yang dijalankan di sebuah zoo, 300 pengunjung pertama akan diberikan tiket masuk yang bernombor, dinomborkan daripada 1 hingga 300. Tiket yang bernombor ganjil dan merupakan faktor bagi 300 akan menerima hadiah misteri daripada pihak pengurusan zoo itu. Apakah nombor tiket yang akan menerimakan hadiah misteri? Okey, jadi dekat sini kita tahu nombor tiket itu ada 1 hingga 300. Okay. Dan syarat dia untuk mendapatkan hadiah adalah dia merupakan nombor ganjil dan dia juga merupakan faktor bagi 300. Dia ada 2 syarat ini. Jadi macam mana kita nak cari? Jadi pada mula-mula kita nak cari dulu faktor bagi 300. Okay, faktor bagi 300, cikgu pernah tunjukkan dalam kelas, kita gunakan cara ini. 1 darab dengan 300. 2 darab dengan 150. 3 darab dengan 100. 4 boleh? Boleh. 4 darab dengan 75. 5 dapat? 5 dapat. 5 darab dengan 60. 6 dapat? 6 boleh. 6 darab dengan 50. Okey, lepas tu apa lagi nombor? 7 dapat tak? Kalau kamu tidak confident dekat sini, cikgu nasihatkan kamu guna kalkulator. Okey, kamu cubalah 300 bahagi dengan 7. Okey? Ada nombor perpuluhan? Tak boleh. Okey? Okey, lepas tu 300 bahagi dengan 8. Ada nombor titik perpuluhan? Ada, jadi tak boleh. Lepas tu apa lagi? 300 bahagi dengan 9. Pun tidak boleh. Okey, 300 bahagi dengan 10. Ini paling senang lah. 10 adalah darab dengan 30. Okey, 300 dapat bahagi dengan 11. Okey, tidak boleh. 300 bahagi dengan 12. Okey, boleh. Jadi 12 darab 25. Okey. Okey, lepas tu adakah 300 dapat dibahagi dengan 13? Tidak dapat. 300 bahagi dengan 14. Tidak dapat. 300,
300 bahagi dengan 15. Nah, dapat. Jadi ada satu lagi, ada 15 darab dengan 20. Nah, lepas tu ada lagi tak? Kita cuba saja kelas. Okay, 300 bahagi dengan 16. Tak dapat. 300 bahagi dengan 17. Tak dapat. 300 bahagi dengan 18. Tak dapat. 300 bahagi dengan 19. Tak dapat juga. Jadi kita tak perlu sambung lagi. Kenapa? Kamu ni lihat ah, 19 sampai sini 20 kan? Ini adalah yang cikgu pernah beritahu dalam kelas. Cikgu panggil ini sebagai apa? Dia macam satu kaedah kita boleh nampak U-turn. Okay, kerana inilah semua adalah nombor apa? Nombor bagi faktor. Faktor bagi 300. Semua ini adalah faktor bagi 300. Jadi semua ini adalah faktor bagi 300. Okey, lepas tu kita kena cari mana daripada sini adalah nombor ganjil. Okay, jadi kita boleh nampak 1 adalah nombor ganjil, 3 adalah nombor ganjil, 5 adalah nombor ganjil, 15 adalah nombor ganjil, 25 adalah nombor ganjil, 75 adalah nombor ganjil. Yang lain semua adalah nombor genap. Yang lain semua adalah nombor genap. Jadi sekarang kita dapat jawab apa nombor tiket yang menerima hadiah misteri itu. Jadi jadi kita tulislah. Kita boleh tulis apa? Kita boleh tulis nombor tiket. Nombor tiket 1, 3, 5, 15, 25 dan 75. Okey. Akan menerima hadiah misteri. Okey. Nombor tiket 1, 3, 5, 15, 25 dan 75 akan menerima hadiah misteri. Okey. Boleh kelas? Okey, jadi ini adalah cara dia lah. Okey. Okey, mungkin kamu akan tanya dengan cikgu. Cikgu, kenapa saya tak boleh cari dulu nombor ganjil? Lepas tu saya baru lihat sama ada nombor ganjil yang mana satu itu adalah faktor bagi 300. Okay. Nombor ganjil terlalu banyak. Tapi nombor bagi faktor bagi 300 tu dia lebih kurang sikit. Kenapa cikgu cakap macam tu? Kerana daripada nombor 1 hingga 300, asal nombor yang akhir dengan 1, 3, 5, 7, 9 adalah nombor ganjil. Jadi kamu dapat bayangkan lah. 20, 11, 13 lagi, 21, 23 lagi, sampai 101, 103 lagi. Dia lagi banyak. Jadi kita cari dulu faktor bagi 300. Daripada faktor bagi 300 tu, kita cari mana satu adalah nombor ganjil. Okay? Okay, boleh murid? Ada soalan nak tanya? Semua diam saja. Okay? Malu nak tanya? Minum dulu. Minum air dulu. Tak payah malu. Macam kat sekolah saja. Kamu just tanya saja kalau kamu rasanya kamu tak confident. Soalan yang kamu rasanya tak berapa jelas. Just tanya saja. Tak payah malu. Seperti cikgu suruh cakap dalam sekolah. Okay. Masa kita belajar, tak ada benda-benda yang perlu dimalukan. Okay. Kerana kita masih belajar. Okay.
Okay, jadi cikgu just pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, Kumar ada 54 batang peng, 81 batang pensel dan 36 biji pemadam. Dia ingin membungkus beberapa kotak hadiah yang mengandungi bilangan alat tulis yang sama di dalam setiap kotak. Berapakah bilangan maksima kotak hadiah yang boleh dibungkusnya? Okay. Jadi, macam mana kita nak menyelesaikan soalan sebegini? Okay. Macam mana kita nak menyelesaikan soalan yang sebegini? Okay. Jadi, untuk soalan ini sebenarnya cara yang kita akan gunakan adalah kita akan lihat kepada ini adalah lihat kepada bilangan alat tulis. Dia kata dia menggunakan bilangan alat tulis yang sama di setiap kotak. Jadi, apa yang cara yang kita akan guna untuk soalan ini? Untuk makluman semua, untuk soalan ini adalah datang daripada faktor dan gandaan. Jadi, di sini sama ada kita akan menggunakan faktor sepunya terbesar ataupun gandaan sepunya yang terkecil. Jadi dalam sini cara yang digunakan adalah faktor sepunya terbesar. Jadi cara yang kita akan gunakan, kita akan bahagi yang terbalik ini. 54, 81 dengan 36. Okey. Faktor sepunya terbesar ni, faktor sepunya terbesar sorry. Terbesar. Iaitu FSTB. FSTB. Jadi, nombor yang kita gunakan mesti dapat dibahagikan tiga-tiga ini. Jadi, 2 tidak dapat kerana 81 tidak dapat dibahagi 2 dengan lengkap. Jadi, dia boleh dibahagi dengan 3. Jadi, kalau kamu nak confident sikit, keluarkan kalkulator. Jadi, 54 bahagi dengan 3. Berapa? 18. Lepas tu 81 bahagi dengan 3, 27. Lepas tu 36 bahagi 3 adalah 12. Lepas tu dia masih dapat dibahagi dengan 3. 18 bahagi 3 adalah 6, 9 dengan 4. Lepas tu dapat lagi? Tidak dapat. Jadi berapa hadiah yang dapat maksimum yang dapat dibungkuskan? Jadi di sini hadiah bilangan maksima kotak hadiah yang boleh dibungkus adalah 3 darab dengan 3 iaitu 9. Adalah 9 bungkus hadiah yang dapat dibungkuskannya. Macam mana? Dengan satu bungkus tu ada 6 batang peng. Ada 6 batang peng. Cikgu guna warna hijau. Ada 6 batang peng. 9 batang pensel.
dengan 4 biji pemadam. Ini adalah dia lah. Ini adalah cara yang paling senang untuk kita tahu macam mana membungkuskan hadiah. Okay. Okay. Boleh murid-murid? Untuk soalan ini ada soalan nak tanya. Soalan ini agak susah sikit agak susah sikit kerana dia adalah soalan kebat. Tapi dalam soalan ini perkara yang anda dapat belajar adalah kamu belajar tentang apa itu faktor sepunya terbesar. Okay. Dan apa kaedah yang kita gunakan untuk mencari faktor sepunya terbesar. Okay. Just macam dengan soalan tadi jugalah. Soalan tadi kita juga cari faktor kan. Okay. Jadi ingat macam mana kita cari faktor. Apa itu faktor? Apa itu gandaan? Apa itu adalah gandaan? Okay. Okay, jadi ada perkara yang nak ditanya? Okay. Okay, kalau tidak ada, cikgu akan pergi kepada next. Okay. Kuasa 2 sempurna. Berdasarkan Raja 1, cari hasil tambah 2. Dia nak cari hasil tambah. Okay. Dia juga nak cari adalah nilai adalah yang kuasa 2 sempurna. Jadi dekat sini kita perlu buat apa dahulu? Kita perlu cari kuasa 2 sempurna dahulu. Okay. Jadi kita kena cari. Apakah nilai dekat sini adalah kuasa 2 sempurna? Macam mana kita tahu dia adalah kuasa 2 sempurna ataupun tidak? Okay. Jadi kalau kamu ada kalkulator, cara dia sangat senang saja. Kamu keluarkan kalkulator. Okay. Jadi kalau di sini kalkulator, cikgu rasanya kalkulator saintifik cikgu tidak dapat gunakan sudah yang cikgu pernah tunjukkan dengan kamu dulu. Okay, memang dia dapat guna. Jadi dalam kalkulator saintifik kamu ada nampak ini kan. Ini adalah punca kuasa 2 lah. Jadi saya 24 tengok. Saya punca kuasa 2. Dia ada titik perpuluhan kan. Jadi kalau ada titik perpuluhan bermaksudnya dia bukan kuasa 2 sempurna. Jadi kita cuba 49. Tengok 7. Jadi 49 ini adalah kuasa 2 sempurna. Lepas tu kita cuba lagi 54. Okay. Bukan. Lepas tu 91. Bukan juga. 144. Ya. 144. Ya. Lepas tu 200. Bukan. 400. Ya. Jadi dekat sini 49, 144, 400 ni adalah 2 kuasa sempurna. Selain daripada kita gunakan kalkulator, apa lagi cara yang kita boleh guna? Okay. Kalau kita nak guna cara yang paling biasa, kita kena cari kuasa 2 bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita nak cari. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36. 7 kuasa 2, 49. Tengok yang ini, 49. 8 kuasa 2, 64.
9 kuasa 2, 81. 10 kuasa 2, 100. 11 kuasa 2, 121. 12 kuasa 2, 144. Tengok, yang ini ada 13 kuasa 2, 169. Okay, 14 kuasa 2, 196. 15 kuasa 2, 225. Okay, 16, 256. Okay, 17, 289. Okay, 18, 324. Okay, 19, cikgu pun sudah lupa. Cikgu sudah lupa, tak apa hafal sudah. Okay, 19, taraf 19. Okay, 361. Okay, 20, 400. Jadi dekat sini kalau kamu dapat hafalkan, okay, kamu lihat. Okay, jadi semua nilai yang kuasa 2 ini adalah kuasa 2 sempurna. Okay, lepas tu soalan ini belum habis lagi kelas. Okay, kenapa? Kerana soalan minta dia nak cari apa? Dia nak cari hasil tambah. Hasil tambah kuasa 2 sempurna. Jadi 49 tambah 144 tambah 400. Okay, jadi kita kena tambah dia. Okay, jadi berapa? 4, 3, 1, 9. Okay, 593 adalah jawapan akhir. 593 adalah jawapan akhir. Okey? Cikgu harap kamu sebelum ni kamu juga ada tengok-tengok sudah soalan dan kamu sudah ada cuba-cuba. Jadi bila cikgu bincangkan sekarang ni kamu mungkin akan lebih faham. Okay, bagi yang tidak itu kamu mungkin kamu cuba dengar, lepas tu kalau kamu dapat kamu baca semula, kamu cuba buat semula, kamu cuba fahamkan apa yang cikgu jelaskan sekarang. Okay? Ada soalan, ada mana bahagian yang tak faham? Okay. Okay, kalau tidak ada respon, cikgu akan teruskan. Soalan 7. Zafri ingin berkongsi membeli kedai tersebut dengan mereka. Luqman dan Aiman masing-masing. Oh, sorry. Cikgu rasa soalan ini akan jadi masalah. Okay. Kamu bagi cikgu sikit masa. Cikgu nak cuba cari. Cikgu telah bagi kamu satu jawapan soalan yang tidak lengkap. Sebenarnya semua soalan ini cikgu ambil daripada buku kerja kamu tahun lepas. Okay. Sekejap cikgu tengok kembali soalan yang cikgu ambil tu. Okay. Sekejap Sekejap lagi. Sekejap lagi Cikgu nak cari soalan yang cikgu telah bagi.
Kok apa tak habis segitu? Cikgu, pukul berapa habis nanti? Kalau cepat kita akan habis 3.30. Okay? Kalau cepat kita akan habis 3.30. Okay, kamu bagi cikgu sikit masa kerana cikgu tertinggal bagi kamu maklumat. Ya, cikgu telah... Okey, cikgu rasa cikgu sudah tahu mana masalah cikgu sudah. Okey, sekejap . Okey, kamu semua tunggu sekejap . Cikgu kena cari kembali soalan cikgu tadi. Okey. Kamu bagi cikgu sekejap lagi ya. Okey, terhilang soalan ini. Okey. Jadi cikgu telah kembalikan soalan ni. Okey. Jadi kita sebenarnya kita kena selesaikan soalan satu ini dahulu . Cikgu selesaikan soalan ini dahulu. Okey. Sebuah kedai berharga 560,000. Luqman dan Aiman telah beli kedai itu dengan nisbah S/6. Aiman bayar berapa? 240,000. Jadi ini adalah perkara yang dia kena dapat pastikan berapa. Okey, jadi dekat sini Aiman telah bayar 240,000. Jadi berapa Luqman bayar? Jadi dekat sini kita mula-mula dahulu kita kena cari. Jadi berapa Luqman bayar? Luqman bayar sama dengan 560,000 tolak dengan 240,000. Okey, jadi Luqman telah bayar 320,000. Okey. Jadi dekat sini kita akan cari berapakah nilai yang X itu. Okey, jadi macam mana kita nak cari nilai X itu? Jadi X per 6 adalah sama dengan 200 per 560. Okay? Sorry. Bukan 500. 240. 240,000. Okay, jadi di sini S sama dengan 320,000 bahagi dengan 240,000 darab dengan 6. Okay, jadi untuk ini kita gunakan kalkulator. Kita gunakan kalkulator. Okay, 320,000 bahagi dengan 240,000. Okay, lepas tu darab dengan 6. Jadi dia adalah sama dengan 8. Okay, kenapa akan terjadi macam ni? Kerana kalkulator cikgu ini bukan saintifik. Kalau saintifik kalkulator
kita tahu S itu adalah sama dengan 8. S itu adalah sama dengan 8. Jadi kita telah terjawab untuk soalan A ya. Kita telah terjawab untuk soalan A. Okay. Jadi nisbah bagi Luqman dengan Aiman adalah 8 kepada 6. Okay, lepas tu soalan B. Zafri ingin berkongsi membeli kedai itu. Jadi Luqman dan Aiman masing-masing bayar separuh daripada bahagian mereka. Manakala baki harga kedai itu dibayar oleh Zafri. Jadi cari nisbah yang baharu bagi Luqman kepada Aiman kepada Zafri. Jadi sekarang kita nak cari nisbah yang baharu. Okay, jadi macam mana? Okay, kita tulis dulu. Luqman kepada Aiman kepada Zafri. Okay. Awal-awal itu yang asal Luqman telah bayar 320,000. Aiman telah bayar 240,000. Okay. Lepas tu yang baru punya, okay, Luqman dengan Aiman masing-masing hanya bayar separuh daripada jumlah bahagian mereka. Bermaksudnya Luqman dia hanya bayar separuh. Jadi adalah ini. Aiman separuh 110. Jadi Zafri berapa? 160,000 tambah dengan 120,000. Jadi ini adalah nilai yang Zafri bayar. Jadi kita cuba tuliskan dia. Okay, ini 120,000. Jadi Zafri adalah 280,000. Okay. Jadi macam mana kita tuliskan dia dalam nisbah? Macam mana kita tuliskan dia dalam nisbah? Okay, potong. Lepas tu kita boleh pemudahkan dia lagi? Boleh. 16 bahagi 2 adalah 8. 12 bahagi 2 adalah berapa? 6. 28 bahagi 2 adalah berapa? 14. Boleh bahagi 2 lagi? Boleh. Jadi 4, 3, 7. Jadi nisbah yang baharu adalah 4 kepada 3 kepada 7. Ini adalah cara dia. Okay. Jadi mungkin untuk murid-murid yang masih tidak mahir dan nisbah ini, mungkin kamu masih akan mengalami masalah apabila cikgu terangkan sebegini. Okay, jadi dekat sini jangan risau. Yang penting dekat sini, yang paling asas dulu adalah adakah kamu tahu apa itu nisbah? Okay, jadi kamu tahu dahulu dan kamu boleh cuba menyelesaikan soalan-soalan yang kamu dapat dahulu. Okay, kamu cuba dahulu. Nanti perlahan-lahan, kalau kamu semakin mahir dalam matematik, lain kali soalan-soalan yang lebih susah ini kamu akan dapat menjawab. Okay, yang penting kamu tahu apa itu nisbah dan kamu tahu tulis dalam bentuk macam mana. Okay, boleh? Okay, mungkin ada yang akan tanya, cikgu, ada cara yang lebih mudah lagi kah? Ada? Mungkin kita boleh fikirkan dia macam ni. Ini just satu idea saja. Kalau kamu masih tidak dapat, jangan risau sangat. Okay, cikgu guna ini ya. Luqman kepada Aiman kepada Zafri ya. Okay, Luqman dengan Aiman punya nisbah asalnya adalah 8 kepada 6 kan? Lepas tu Luqman hanya perlu bayar separuh saja. 8 bayar separuh 4. 6 bayar separuh 3. Jadi yang tinggal itu adalah Zafri punya kan? 4 tambah 3. Okay, jadi akhirnya adalah 4 kepada 3 kepada 7. Sebenarnya kalau kamu gunakan nisbah pun boleh kelas. Okay, kamu gunakan nisbah pun boleh. Okay. Jadi ini Luqman, Aiman, Zafri. Okay. Okay. Untuk yang
ada mana bahagian yang rasanya sikit lagi kurang faham nak tanya dengan cikgu? Ada? Kalau ada, kamu just suarakan saja. Okay. Jadi dekat sini cikgu rasanya kamu pun nampak lah. Okay, bila kamu ada cuba buat ulang kaji, kalau kamu ada soalan-soalan yang tertentu kamu nak tanya, kamu masih boleh tanya dengan cikgu. Okay, kamu buat ulang kaji sendiri dalam buku teks tu, kamu tengok mana satu soalan yang kamu kurang faham, kamu boleh beritahu cikgu. Okay? Kalau dapat kamu ambil gambar untuk cikgu lah. Kalau tidak, kamu beritahu cikgu muka surat mana satu dekat buku teks yang mana satu lah. Okay? Jadi kita sambung lagi soalan 8. Okay. Bulatkan sebutan yang serupa dengan 3M berdasarkan senarai di bawah. Okay. Jadi dekat sini macam mana kita dapat kenal pasti yang sama dengan 3M? Sebenarnya asalnya kamu nampak M ini, dia adalah sebutan yang serupa. Okay. Kamu ada nampak M ni. Dia tidak ada benda lain lagi. Jadi kita boleh nampak negatif 2 M. Lepas tu 6/7M. Mungkin ada yang kata, cikgu, ini boleh kah? Tidak. Kalau yang ini kan, sebenarnya dia adalah 2/3 N kuasa negatif 1. Jadi, dia tidak sama. Jadi, dua yang cikgu bulatkan ini adalah sebutan yang serupa. Okay, lepas tu, ada yang nak tanya? Okay, minum air dulu. Stanley, nak tanya? Apa jadi waktu? Ya? Tiada sih. Ada. Saya tak berapa jelas apa yang dicakap. Okey, tidak ada apa-apa. Okey, jadi kita lihat soalan yang kedua ini. Permudahkan yang ini. Okey, iaitu 8KP tolak 3 tambah 7PK tambah 9. Cikgu rasanya dalam bab 2, tingkatan 2 yang hari itu cikgu ajar, kalau kamu lihat soalan ini, senang sudah. Kenapa? Kerana KP dengan PK ini sama. Kalau cikgu akan tuliskan dia semula lagi. Okay, 8KP tambah 7KP tolak 3 tambah 9. 8 tambah 7 adalah 15 KP tambah negatif 3 tambah 9 adalah tambah 6. Okay, jadi kita telah selesai. Inilah jawapannya. Boleh? Sebenarnya masa kamu belajar tentang pemfaktoran dengan kembangan hari itu, kamu telah belajar ini secara langsung. Okay? Kenapa dia boleh ditambah? Kerana KP, PK ini dia masih merupakan sebutan yang serupa. Okay? Okay? Jadi kalau tiada masalah, cikgu akan sambung kepada soalan yang seterusnya lagi ya. Okay, macam mana kita permudahkan yang ini, ungkapan yang ini? Okay, jadi macam mana? Okay, untuk soalan ini kita nak samakan penyebut. Okay, jadi dekat sini, apakah penyebut yang paling senang kita untuk samakan? Jadi dekat soalan ini, kita kena guna apa? Apa konsep yang kita kena gunakan untuk samakan penyebut? Okay, ingat cikgu beritahu. Okay, kita akan gunakan gandaan. Gandaan sepunya terkecil. Jadi macam mana kita gunakan gandaan sepunya terkecil? Okay. 9, 6, 3. Kita tuliskan semua penyebut dia. Okay. Lepas tu kita cuba bahagi dengan 2. Okay.
9 tidak dapat lengkap, kita tulis ke bawah. 6 dapat lengkap adalah 3. Okay, lepas tu 3. 3, 1, 1. Lepas tu bahagi 3. Okay. Jadi ini adalah cara kita cari gandaan sepunya terkecil. Jadi murid-murid, ada kamu telah dapat nampak? Adakah kamu telah dapat nampak apa bezanya cara kita cari GSTK dengan FSTP tadi? Jadi dekat GSTK ni kita akan bahagikan dia sehingga habis. Kita akan bahagikan dia sehingga habis. Jadi dekat sini kita boleh nampak. Nampak apa? Okey, GSTK dekat sini adalah 2 darab dengan 3 darab dengan 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 18. Jadi bermaksudnya kita kena tukar setiap penyebut kepada 18. Okey. 9 jadi 18 darab dengan 2. Jadi penyebut darab 2, pengatas pun darab 2. 6 darab 3 sampai 18, atas pun darab 3. 3 darab 6 darab 18, darab 6 juga dekat atas. Okey, jadi 4S darab 2, 8S per 18. Tambah S darab 3, 3S. 18. Tambah 6 darab S, 6S per 18. Okey, jadi sekarang penyebut sudah sama. 8S tambah 3, 11S. 11S tambah 6, 17S. Jadi semuanya adalah 17S per 18. Okey, jadi kita telah selesaikan. Okey, boleh kelas? Ada masalah? Ada soalan dekat sini nak tanya? Okey. Sebenarnya soalan B ni agak mudah. Pertama kan kita nak cari kita nak samakan penyebut dia. Apakah cara yang kita guna untuk samakan penyebut? Mungkin untuk mula-mula sekarang ni kebanyakan kamu akan gunakan kaedah yang cikgu tunjukkan dekat sini. Kamu mungkin akan rasanya leceh. Ya, murid. Mula-mula kita belajar memang macam tu. Dan bila kamu sudah mahir, sebenarnya langkah ini tak perlu. Kita hanya teruskan langkah ini saja kelas. Okey? Cikgu harap seperti yang cikgu selalu beritahu kamu semua mesti sangat sabar untuk belajar matematik. Kenapa? Kerana kita masih banyak kekurangan. Apabila kita masih banyak kekurangan, kita kena lengkap dengan semua perkara itu baru kita faham. Baru kita akan cepat. Okey? Jadi cikgu harap kamu sabar dalam proses pembelajaran. Okey? Jadi cikgu akan sambung lagi ya. Okey? Kalau ada soalan just terus tanya saja, tak perlu tunggu cikgu tanya lagi ya. Okey. Alisa membeli 5 biji kubis. Okey? Dan 5 biji labu. Dia membayar kesemua sayur itu dengan menggunakan 2 keping RM10, 3 keping shilling 50 sen. Kemudian, juru Wan memberi baki RM5 kepada Ailisha. Diberi bahawa sebiji kubis ialah RM1.25. Hitung harga sebiji labu yang dibelinya. Jadi sebenarnya ini adalah satu soalan yang macam mana? Ini adalah satu soalan. Kita tahu mula-mula dia 5 biji kubis, 5 biji labu. Dan duit yang dia gunakan untuk bayar adalah 2 keping RM10, 2 keping RM10, 3 keping 50 sen. Kemudian juru Wan memberi baki RM5 kembali kepada Alisha. Diberi bahawa harga sebiji kubis adalah RM1
25 sen. Okey, jadi berapa harga? Berapa harga bagi sebiji labu? Okey, jadi sekarang kita kena buat satu andaian. Okey. Sorry, bukan guna simbol ini. Okey, kita katakan okey, harga sebiji labu adalah X. Kita katakan dia adalah X. Okey. Jadi sekarang dia adalah beli 5 biji kubis. Okey, jadi 5 biji kubis, 5 darab dengan RM1.25. Okey. Lepas tu dia ada dia akan beli 5 biji labu dengan sebiji labu itu RM1. Okay, lepas tu dia ada 2 keping RM10. Dia ada 2 keping RM10 tambah dengan 3 keping 50 sen. 50 sen. Lepas tu dia dikembalikan RM5. Jadi ini adalah apa yang telah berlaku. Yang sebelah ini adalah harga. Harga bagi kubis dengan labu yang telah dibeli oleh Alisa. Yang sebelah kanan ini adalah duit yang telah diberi oleh Alisa kepada juruan. Dan RM5 adalah baki yang juruan bagi balik. Jadi jumlah duit yang telah dibagi oleh Alisa dan ditolak dengan baki itu adalah harga bagi 5 biji kubis dengan 5 biji labu. Jadi kita selesai macam ni. Okey, jadi 5 darab dengan 1.25. Kalau kita tak confident, keluarkan kalkulator. 5 darab dengan 1.25 sama dengan 6.25. 6.25. Okey. Tambah dengan 5 darab S, 5S. Okey, 2 darab 10, 20 tambah RM1.50 tolak 5. Okey, jadi RM6.25 tambah 5S sama dengan, okey, yang belakang ini kita just tambah 20 tambah dengan RM1.05, lepas tu tolak dengan RM5 sama dengan RM16.50. Okey, jadi 5S ini pindah ke belakang. Jadi 16.50 tolak dengan RM6.25. Jadi masih ingat lagi cara ini kan? Cikgu rasa kamu masih ingat. Okay, kita pindahkan, kita tolak kan? Ini just macam sama lagi dengan apa yang kita belajar pada bab 3 hari itu. Bab 3 hari itu. Okay? Jadi 5S ini sama dengan RM16.50 tolak dengan RM6.25. Jadi sama dengan RM10.25. Jadi S sama dengan RM10.25 bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Sama dengan S sama dengan RM2.05. Okey. Jadi kita telah dapatlah. Okey. Jadi harga sebiji labu adalah sama dengan ringgit Malaysia RM2.05. Okey, kelas? Okey semua? Ada masalah untuk yang ini? Okey? Okey. Okey ya, terima kasih. Okey. Jadi kita tengok lagi satu soalan lagi. Okey, sebelum kita tengok lagi 2 soalan sebelum kita habiskan untuk sesi ini. Dan yang lain kita tunggu sesi yang malam ni ya. Okey. Jadi Raja satu menunjukkan harga bagi 2 batang tank dan 3 batang tenser yang dijual di sebuah kedai. Tuliskan persamaan dengan situasi di atas. 2 peng kan?
dengan tiga apa? 3 pensel. Okey, jadi kita anggapkan satu pen itu harganya adalah RM. Satu patan. Harga dia. Untuk pen adalah RM. Untuk pensel sepatang adalah RM. Okey, jadi cara kita tulis adalah 2S tambah 3Y sama dengan berapa? RM10 tambah RM1 tambah RM1 tambah RM5 adalah RM17. Boleh kah? Ha. Okey. Ha. Jadi kalau yang ini sepatutnya kita tulis dia dengan lebih jelas. Kita tulis macam ni. S adalah harga sepatan pen. Y adalah harga sepatan pensel. Boleh? Jadi ada kamu dapat faham apa yang cikgu tulis ni? Faham tak? Tahu macam mana RM17 ini datang tak, murid? RM17 ini adalah duit inilah RM10 tambah RM1 tambah RM1 tambah RM5 ya. So, okey? Okey, kalau tak ada masalah, cikgu akan teruskan saja. Okey. Okey, soalan dia diteruskan. Diberi bahawa harga sepatan pen dijual di kedai itu adalah lebih mahal RM1 berbanding dengan harga sepatan pensel. Berapakah jumlah harga sepatan pen dan 2 patan pensel itu? Jadi sekarang kita nak cari harga bagi pen dengan pensel itu. Okey, jadi sekarang kita yang adanya adalah 2S tambah dengan 3Y. 2S tambah 3Y adalah sama dengan 17. Okey. Dan dia beritahu lagi. Okey. Sepatan pen lebih mahal RM1 berbanding dengan harga sepatan pensel. Okey, bermaksudnya apa? Bermaksudnya X tolak dengan Y adalah sama dengan 1 kan? Jadi ini adalah tatan daripada atas ni. Jadi dekat sini kita telah nampak apa? Kita telah nampak dia adalah macam persamaan serentak. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan persamaan serentak ini? Jadi untuk di sini cikgu akan gunakan yang nombor 2 ini. Dari nombor 2, S tolak Y sama dengan 1. S adalah sama dengan 1 tambah Y. Ini adalah persamaan ketiga. Jadi saya akan gantikan 3 ke dalam 1. Okey, jadi 2, 1 tambah Y tambah 3Y sama dengan 17. Okey. 2 tambah 2Y tambah 3Y sama dengan 17. 2Y tambah 3Y, 5Y. 2 pindah ke belakang, 17 tolak 2. Jadi 5Y sama dengan 17 tolak 2, 15. Y sama dengan 15 bahagi 5. Y sama dengan 3. Okey, jadi Y sama dengan kita gantikan. Y sama 3 kepada mana tu? Yang ketiga lah. Okay. Jadi S sama dengan 1 tambah 3. Jadi sama dengan 4. Okay, jadi kita telah dapat harga pen adalah RM4. Harga pensel adalah RM3. Okay. Lepas tu baru kita selesaikan bahagian yang terakhir ini. Okay, bahagian terakhir ini. Okay, berapa harga sepatan pen dan 2 patan pensel? Okay, jadi jumlah
harga sepatang peng. Sepatang peng adalah RM4 kan? Okay. Lepas tu 2 patang pensel. 1 patang adalah RM3. Okay. Okay, dia ada 2 batang. Okay, jadi sama dengan 4 tambah dengan 6 sama dengan RM10. Okay. Ataupun lebih baik kita tulis macam ni. RM RM10. Boleh? Okay, ada masalah? Ada masalah boleh tanya? Ini adalah soalan yang terakhir untuk sesi ini. Kita akan sambung yang soalan-soalan yang seterusnya malam ni. Okay, terima kasih Tenli. Okay, untuk lain ada masalah tak? Ataupun sudah pengsan sudah tengok soalan-soalan yang telah dibincangkan ni? Okay. Okay, thank you semua. Cikgu harap daripada semua ini, kamu jangan takut dengan matematik. Kamu cuba saja. Untuk matematik pada hari Selasa yang akan datang nanti, kamu just cuba sedaya upaya saja. Okay, yang paling penting adalah apa? Kamu telah cuba. Lepas tu, lepas kita bincang, kamu akan lebih mengetahui lagi macam mana menyelesaikan soalan-soalan pada masa hadapan. Okay? Terima kasih kepada kehadiran anda semua pada sesi yang pertama ini ya. Pada sesi yang kedua, cikgu akan bagi link sekejap nanti. Selepas cikgu telah bagi link untuk YouTube untuk sesi pertama ini, cikgu akan bagi link Google Meet sesi kedua. Okay. Jadi kalau tidak ada masalah kita sampai sini sahaja untuk sesi yang pertama dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang kedua pada pukul 7.30 malam nanti ya. Pada pukul 7.30 malam nanti. Okay. Kalau tidak ada masalah kita sampai sini saja. Bye-bye. Okay, bye. Kamu boleh tinggalkan.